dan teruskan perkongsian senarai-senarai ayat-ayat yang kita um, perbincangkan sekarang di dalam korpus Arabic Al-Quranic, arabiccorpus.com, dan kita lihat senarai dia, ya. Senarai yang inilah. Yang mana kita sekarang ni masih lagi membincangkan beberapa ayat yang penyusunan kalimah-kalimah dan pembentukan ayat tu hampir sama, ya. Iaitu dia bermula dengan ilahun, ya. Ada 4 ayat ni di dalam surah yang sama. Semua surah ni dalam surah yang ke-27, iaitu surah An-Namli, surah Semut, ya. Ayat 61, 62, 60, 60, 61, 62 dan 63, ya. Semuanya dalam bentuk istifham. Ilahun, hamzah qata' yang pertama tu berkaki alif dan berbaris atas tu adalah kita panggilkan hamzah istifham, ya. Hamzah soalan, hamzah pertanyaan, ya. Jadi dia membawa maksud, adakah Tuhan, adakah Tuhan, ya. So ilahun ma'allah sama saja, ya, sampai yang ke ayat yang 63 tu pun masih lagi dalam bentuk pertanyaan, ya. Apakah adanya Tuhan pun boleh juga, ya. Adakah Tuhan ataupun apakah adanya Tuhan ma'allah, ya, di sisi Allah, ya, bersama Allah. Maknanya Allah nak mencabar, ya, mereka-mereka yang mengatakan banyak Tuhan. Mereka sembah, ada kumpulan manusia menyembah Tuhan-Tuhan tertentu. Ada kumpulan lain pula mengatakan satu ini adalah Tuhan mereka, ya. Kalau ada yang menyembah api sebagai Tuhan, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ya. Ada yang menyembah apa dipanggilkan tu, perantaraan, ya, dengan Allah. Mereka kata mereka percaya ada Allah, tapi mereka sembah perantaraan, ya. Seolah-olah yang perantaraan tu memberikan manfaat dan kemudaratan kepada mereka, memberi rezeki dan menjaga kehidupan mereka, ya. So macam-macam jenis Tuhan yang dilakukan oleh manusia sekarang. Jadi Allah tanya mereka ni, ilahum ma'allah, ya, apakah ada Tuhan selain pada Allah ni, di sisi Allah nah. Ya. Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka itu adalah kaum yang mempersamakan, ya, Tuhan-Tuhan dengan Allah, iaitu mereka mensyirikkan Allah, ya. Lepas tu ayat yang seterusnya, ilahum ma'allah bal aksaruhum la ya'lamun. Jadi Allah kata, apakah ada Tuhan selain pada Allah, ya. Dan Allah terangkan mereka tu apakah ceritanya mereka itu, apakah perangai mereka itu. Allah kata kebanyakan mereka, aksaruhum, kebanyakan mereka sebenarnya tidak mengetahui, ya. Jadi memang manusia ni dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan, banyak ayat-ayat yang mengatakan aksaruhum la ya'lamun, ya. Bermakna daripada sekarang ni kita ada lebih kurang berapa? Ada lebih kurang 7 bilion manusia, ya, di dunia ni. Jadi Allah kata aksaruhum la ya'lamun. Jadi bermakna apa? Kebanyakan daripada 7 bilion yang ada sekarang ni sebenarnya tidak mengetahui, ya. Sebab apa tidak mengetahui? Sebab mereka tidak mengambil Al-Quran tu sebagai huda, ya, dalam kehidupan mereka. Jadi sedikit sangat, ya, sedikit sangat yang sebenarnya mengetahui, ya. Jadi the opposite of
aksaruhum tu ialah sedikitlah, sebab aksaruhum tu kebanyakan. Jadi yang mengetahui itu sedikit sangat. Ya, dan kita boleh lihat daripada masyarakat kita sendiri, mana-mana bangsa kita akan dapati yang rapat dengan Al-Quran, rapat dengan Allah, rapat dengan agama Islam tu sedikit saja ya peratusannya. Ya. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat itu, ilahum ma'allah bal aksaruhum la ya'lamun ya. Yang mana ayat itu juga boleh dikaitkan dengan ayat 62 di mana Allah menjelaskan ya dengan lebih terperinci, iaitu yang mengetahui tadi termasuklah yang sentiasa mengingati ya, sentiasa mengingati ataupun apa yang mereka ingati ya adalah sedikit sahaja ya. So itu ayat yang ke-63 yang kita 62 yang kita kongsikan hari ini dalam bentuk dalam konteks yang sama ataupun hampir sama, di mana Allah nak mengatakan sekali lagi, Allah bertanyakan kepada mereka-mereka ini, iaitu ilahum ma'allah ya, apakah ada Tuhan selain pada Allah di sisi Allah. Jadi Allah kata qalilan ma tazakkarun ya, tazakkatun daripada zakara ni ialah mengingati, menyebut ya, memperingatkan, mengingatkan diri sendiri, mengambil pengajaran, mengambil peringatan, itu semuanya bentuk tazakkarun ya. Jadi Allah nak mengatakan ma tu ialah apa yang mereka ingat, apa yang mereka sebutkan ya, dan apa yang mereka ambil sebagai peringatan ya. Kalau kita nak tengok makna keseluruhan tu, kita boleh pergi dekat ayat tu di sini. Tekan saja is there any God ni dalam bahasa Inggeris, kita tukarkan dalam bahasa Melayu. Okey. Apa ni, ma qalilan ma tazakkarun tu, kalau tengok di hujung diterjemah dalam bahasa Inggeris ni, little do you remember ya. Ta tu menunjukkan kamu lah ya. Jadi sedikit sangat yang kamu ingati. Maksud ingat tu apa dia? Mengambilnya sebagai peringatan ya. Kalau kita tukarkan kepada bahasa Melayu, kita right click mouse kita ni, kita boleh translate tu Melayu sini. So kan, sedikit sangat yang anda ingat. Anda tu, kamu tu, kita lah ya. Kita semua. Jadi Allah nak memperingatkan kita ya, yang sedikit sangat. Kalau ada 10 orang di antara kita ni, mungkin 1-2 saja yang betul-betul mengambil peringatan daripada Al-Quran tu. Yang lain tu kebanyakannya tidak ya. Kerana apa? Mereka tidak berusaha untuk memahami Al-Quran. Mereka puas hati dengan hanya dia kata dia membaca, sedangkan pembacaan mereka bukannya pembacaan ya, hanya sebutan bunyi dan huruf. Kadang-kadang mereka melagukan Al-Quran ya, dengan belajar bertaranum. Ramai yang di antara kita ni minat untuk belajar taranum ya, dengan bacaan yang baik ya, tetapi tidak memahami ya. So mana itu satu pendekatan yang perlu dibaiki lagi ya, diperbaiki supaya yang paling penting sekali apabila kita membaca ialah kita memahami dan menghayati. Itulah tujuannya Al-Quran ya, dihayati supaya dia menjadi huda. Kalau kita hanya berpuas hati setakat kita kata kita sudah baca dah dapat pahala, itu bukannya tujuan Al-Quran ya, bukannya tujuan. Itu hanya
ganjaran daripada Allah kerana kita membacanya, ya. Tetapi tujuan ialah memahami dan menghayati, menjadikan dia panduan hidup, ya, menjadikan dia rujukan dalam kita merancang kehidupan kita, ya, merancang apa yang kita nak buat 10 tahun dari sekarang, merancang apa yang kita nak buat 20 tahun dari sekarang. Itulah huda. Nah, itu dinamakan huda, iaitu manual kehidupan. Ya, kalau kita membaca berpuas hati kerana kita membaca dengan lagu yang baik, ya, dengan kiraat yang tertentu, belum lagi sampai matlamat tujuan Al-Quran, ya. Sebab kita bukannya nak memperlihatkan bacaan yang baik kepada orang ramai, ya. Itu bukan tujuan Al-Quran. Pembacaan baik Al-Quran itu adalah bagus, tetapi dia bukannya tujuan, ya, tujuan utama. So kita kena perbetulkan tujuan tu, ya, align dia properly, susun elok, ya, aturkan dia supaya kita memahami apakah tujuan utama dan apakah tujuan yang bukan utama, ya, dan berusaha untuk mencapai tujuan utama, iaitu, ya, Allah kata wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, ya, tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Bermakna untuk beribadah tu kena gunakan Al-Quran sebagai panduan, ya. Ibadah tu apa dia? Ibadah tu ialah setiap perlakuan kita. Nah, itu dia maknanya ibadah. Ada ibadah khusus, ada ibadah yang tidak khusus, tapi semua tu adalah ibadah, ya. Maknanya setiap perlakuan kita ni, kalau kita atur dia, kita selaraskan dia untuk mencari keredaan Allah, barulah dia jadi ibadah. Yang itulah yang diterima oleh Allah, ya. Kalau kita perlakuan kita hanya untuk melakukan saja tanpa bertujuan untuk mencari keredaan Allah, dia bukannya ibadah. Dia hanya perlakuan sahaja, ya, perlakuan saja, dan kemungkinan tidak mendapat keredaan daripada Allah dan tidak diterima Allah, maka dia hanya satu perkara yang dipanggilkan harus, ya, yang harus, keharusan, tapi dia tidak mencapai tahap ibadah, ya. Dan menepati ayat yang dikongsikan tadi ialah Hujurat, Az-Zariyat, ya, Az-Zariyat ayat ke-51, wa ma khalaqtul jinni wa insa illa liya'budun, ya. Itu sebagai mukadimah kepada ayat yang kita ingin kongsikan, iaitu ilahun ma'allahi qalilan ma tazakkarun, ya. So yang ni tuan-tuan dah kenal, ya. Sekarang ni kita cuba kenalkan qalilan. Qalilan ni clue dia pertama kali ialah kalimah ni lam, huruf yang terakhir, ya. Huruf dia qaf lam lam, ya, daripada qaf lam lam, dan maknanya lam yang kedua tu adalah lam yang terakhir, dan dia mengambil tanwin fathah, ya, baris dua, tanwin fathah, dan diikuti oleh alif mad. Ya, ini pattern yang kita sudah banyak jumpa dalam Al-Quran, ya. So bentuk ni kita panggilkan dia adalah bentuk apa? Isim haliyah, ya, isim haliyah. Hal, daripada perkataan hal, ya, kita namakan dia isim. Isim ialah kata nama. Haliyah, apakah haliyah ni? Haliyah ni ialah isim yang digunakan untuk menerangkan sesuatu. Menerangkan sesuatu, ya. Sekarang 7.47, ya, ya. Okey.
Mungkin saya perkenalkan sajalah ya. Besok saya mungkin akan kupaskan lebih terperinci lagi ya. Iaitu kalimah kata nama yang menerangkan sesuatu. Itu dipanggilkan isim haliyah, menerangkan keadaan cerita di dalam ayat itu. Cerita itu boleh jadi dalam bentuk perbuatan, boleh bentuk sesuatu iaitu subjek, matter, boleh jadi menerangkan objek, kalau ada objek di dalam kalimah dalam ayat itu, semua itu boleh diterangkan ya. Bagaimana keadaan subjek, bagaimana keadaan objek, bagaimana keadaan perbuatan subjek tadi di dalam ayat-ayat itu ya. So dia gunakan isim haliyah tu untuk menerangkan keadaan. Itulah bentuk isim haliyah. Dan kita boleh lihat karakter isim haliyah ya, qalilan. Ya, pertama sekali dia mestilah dalam bentuk isim. Ya, bila kita kata haliyah tu mestilah dalam bentuk kata nama ya. Apakah tanda kata nama? Dia ada tanwin. Itu yang pertama sekali ya. Tanwin itu menunjukkan kalimah tu ialah kalimah isim lah, sebab kalimah fa'ilun dia tidak ada tanwin. Kalimah harfun tidak ada tanwin ya. So itu adalah syarat pertama isim haliyah. Dia mestilah kata nama. Dan yang kedua, kata nama tu mestilah nakirah. Ya, mungkin saya type je lah kat sini ya untuk perkongsian kita. Saya type kat bawah ni. Ya, isim haliyah. Okey, apakah ciri-ciri dia ya? Mungkin kita letak sebelum tu lah ciri-ciri isim haliyah. Okey, satu, dia mestilah tak payah label isim ni sebab kita dah letak atas tu isim ya. So dia mestilah kata nama, mana dia isim lah. Dia mesti bentuk dia nakirah. Nakirah tu bermakna apa? Umum. Ya, dia bukannya makrifah. Ya. Ya, nakirah kalau kita nak kemaskan lagi, dan bukan makrifah. Ya, kalau dia makrifah, dia bukannya isim nakirah. Okey. Itu syarat yang pertama. Okey. Syarat yang kedua, ya, dia mesti dalam bentuk mufradah. Mufradah. Mufrad maknanya apa? Singular. Singular. Okay. Singular. Dia tidak mengambil dalam bentuk jamak ya, ataupun musanna. Okay. Dan ketiga, dia mesti i'rab yang mansub. Ini tiga ya, yang tuan-tuan perempuan boleh mulakan untuk mengenali ya apakah yang dimaksudkan dengan letak sini isim haliyah. Ya, haliyah ni kalau nak saya tuliskan dalam Jawi, boleh saya pergi ke leksi Logos. Ya, kita pergi ke leksi Logos, kita type di sini haliyah. Macam ni dia ada ha, alif, lam, ya, ta marbutah. Itu dipanggil isim haliyah. Kalau nak letakkan isim sekali, kita typekan hamzah wasal yang ini, lepas tu sim dengan mim. Ismun haliyatun. Ya, itu. Ya, so kita bracketkan dia.
Okey, kopikan dia. Dan kita pergi ke di mana tadi? Di sini. So, masukkan ke dalam sinilah. Okey, kita ambil semula. Select. Ini saya masukkan jawi dia sekali, ya. Itu dia. Dipanggilkan isim haliyah. Okey, so inilah 3 ciri untuk kita mengenal satu-satu kalimah tu dia mengambil peranan sebagai isim haliyah. Dan isim haliyah tu kalau kita nak terangkan tujuan dia apa? Menerangkan, ya, dia boleh menerangkan subjek, kadang-kadang dia boleh menerangkan objek atau perbuatan, iaitu perlakuan, ya, perlakuan di dalam sesuatu ayat, ya. Itu yang dimasukkan isim haliyah, ya. So memandangnya dalam konteks ni sekarang kita sudah mengenal, ya, qalilan digunakan untuk menerangkan sesuatu. So dalam konteks ni dia nak menerangkan apa? Dia nak menerangkan ma tazakkaruni. Ya. So ma tazakkaruni apa? Dia adalah subjek. Ya, subjek tu maksud dia apa? Subjek ni ada 2, ya. Satu subjek kita fahami dia sebagai fa'il, pelaku. Satu lagi subjek ialah perkara. Ya. So kedua-dua boleh pakai. Ya, kalau subjek dia nak menerangkan subjek tu pun boleh. Sebagai pelaku dalam perbuatan tu, kalau dia nak menerangkan perkara subjek matter di dalam ayat tu pun boleh gunakan isim haliyah. Ya, itu secara konsep dia. So Al-Quran ni kita kena faham konsep dia, ya. The top level tu konsep ataupun falsafah dia. Lepas tu barulah kita halusi dia, ya. Jadi itulah pengenalan untuk hari ini. Qalilan, dengan adanya tanwin baris atas diikuti dengan alif tu, itu konstruk dia, cara ejaan dia mesti ada, ya. Tanwin fathah tu dan diikuti dengan alif. Itu apa ni, cara penulisan dia, ya. Tapi dia ada juga syarat dia tu, ya. Syaratnya kalau kalimah tu kalimah yang muzakkar, ya, dia akan mengambil tanwin baris atas dan diikuti dengan alif mad. Kalau kalimah tu kalimah yang muzakkar. Kalau kalimah yang muannas, dia berbeza sedikit. Jadi itu clue lah tu, ya. Jadi kita tak masukkan ciri satu daripada ciri itu semestinya muzakkar, tidak, sebab dia juga boleh mengambil bentuk muannas, ya. Okey, saya ingat kita kita berhenti di sini saja untuk hari ini, dan besok sudah hari Sabtu, ya. Kita akan sambung hari Isnin minggu hadapan, ya, sebab banyak lagi perbincangan yang kita boleh pelajari daripada penggunaan isim haliyah, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah untuk yang ni kita boleh simpan di hari ini, ya. Kita boleh tekan print screen, ya, dan kita simpan dia dalam screenshot. So pagi Isnin kita boleh keluarkan balik. Yang kalau kita nak kalau nak simpan ni, apa kita boleh buat? Kita ambil semula, kita simpan di apa tu, Microsoft Word. Ya, katakanlah kita nak sambung lagi, nak buat apa ni, penambahbaikan kepada penerangan ni, kita boleh simpan kat Microsoft Word, kita guna pakai dia, ya. Kalau kita tak simpan itu, kita jika screenshot dia jadi image, kita tak boleh edit dia, ya. So saya copy yang ni, pergi ke desktop. Okay, kena keluar pada sini dulu, pergi desktop, ya. Ambil worksheet template ni,
Okey. Dan kita masuk je dalam ni ya. Dalam template ni kita boleh simpan sekiranya kita nak guna pakai lagi ya apa yang kerja-kerja yang kita buat latihan tu ya. Bariskan dia, lepas tu ambil baris bawah ya, dan kita copy saja kat sini. Kalau nak masuk muka baru pun tak apa. Okay, itu dia yang kita cantikkan tadi ya. So kalau kita copy dan kita guna pakai, kita boleh editkan dia lagi. InsyaAllah. Tapi sekarang ni dia terbalik sikit sebab aturannya sekarang ialah right to left ya. Dia sebab dia mengikut jawi ni ya. Besok kita boleh tukarkan dia kepada left to right ya untuk menjadikan nota ya, supaya dia sama dengan yang tadi. InsyaAllah. Ya. So yang ni catatan masih kat sini sebab kita tak padamkan lagi dalam perkongsian skrin tu. Sebab tu dia masih lagi ada yang ni ya. So kalau nak kita boleh padamkan dia itu kita ambil clear all drawing ni, dia akan clear ya. So. Okey ya, setakat itu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Kamal. Terima kasih banyak-banyak Dr. Waalaikumsalam.